Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita sambunglah dengan kita punya pembelajaran sebelum kita bercuti. Okey, kepada buku teks muka surat 165 iaitu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, jadi di dalam bab ni, okey, standard pembelajaran kita adalah sepatutnya kita boleh mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. So di akhir pembelajaran ini yang akan kamu dapat. Okey, kita dah buat dah beberapa latihan berkaitan dengan mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan sebelum ni, di mana kita dah belajar kalau X lebih besar daripada 50, macam mana. Kalau dia kata nilai maksimum, kita nak guna tanda macam mana. Okey, jadi yang ni lah yang mana kita belajar sebelum ni. Secara ringkas saja. Okey, so kita ulang kaji balik lah yang kita belajar pada sebelum ini. Okey, yang pertama dia kata Y lebih besar daripada X. Jadi kita akan gunakan tanda yang lebih besar ni, dikembung ke sebelah kanan. Contoh dia kalau dia kata Y lebih besar daripada 50. Okey, jadi apa akan jadi di sini? Dia akan jadi Y lebih besar daripada 50. Okey, tanda yang kembung ke tepi ini mewakili lebih besar. Okey, kemudian kalau kurang daripada, kita akan guna tanda yang sebelah sini. Kalau lah kata kita lupa, nampak saya tiba-tiba lupa, ya Allah lebih besar lebih kecil, tak ingat lah. Okey, jadi ada dua tanda ni kan. Okey, awak tambah ni satu tiang kat depan dia ni. Nampak tak dia jadi huruf apa? Yang kita tambah tiang kat sini ni, yang ni jadi B, yang tambah kat sini jadi K. So B ni lebih besar, K ni lebih kecil. Okey, Cikgu Lana ni yang macam ni kan. Okey, macam ni. Tambah tiang. Oh, yang ni lebih besar. Okey, yang ni kita tambah tiang. Oh, lebih kecil. Okey, kalau lah terlupa. Okey, kalau dikata Y tidak kurang daripada X. Tidak kurang. Kalau cikgu kata dia ni tak tinggi lah daripada seorang lagi. Tak tinggi, sorry. Dia ni tak rendah lah daripada seorang lagi ni. Bila disebut tak rendah, maksud dia apa? Lebih tinggi lah. Sama juga kalau dia kata tidak kurang. Kalau dia kata tidak kurang, dia akan terbalik tanda daripada kurang. Okey, daripada X. Dan dia ada lambang sama dengan. Okey, kalau dia kata tidak lebih, dia akan jadi tanda yang terbalik dengan lebih. Dan ada sama dengan. Okey, kalau dia kata Y sekurang-kurangnya 2 kali X. Okey. Y sekurang-kurangnya K kali X. Contoh dia kat sini, dia kata Y sekurang-kurangnya K ni cikgu ganti dengan nombor 2. 2 kali X sekurang-kurangnya. Jadi dekat K ni kita ganti dengan 2. Jadi akan jadi Y. Okey, Y sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita akan ambil tanda lebih besar dan sama. Okey, KX 2 kali X. So dia akan jadi 2 kali X. Okey, kalau dia kata Y sekurang-kurangnya 3 kali X. So dia akan jadi Y sekurang-kurangnya lebih besar dan sama 3 kali X. Okey, kalau selebih-lebihnya, selebih-lebihnya dia akan guna tanda lebih kecil. Okey, kalau dia kata Y selebih-lebihnya 5X, so dia akan jadi Y selebih-lebihnya kecil kan? Okey, kecil dan sama dengan 5X. Okey. Maksimum Y ialah K, yang ni kita dah buat sebelum ni. Bila maksimum kita guna lambang lebih kecil dan sama. Kalau minimum kita guna lambang lebih besar dan sama. Okey, hasil tambah X dan Y lebih besar daripada K. So, yang ni hasil tambah dia. Hasil tambah Y dan X guna tanda lebih besar daripada K. Okey, hasil tambah
beza Y dan X kurang. Ni beza dia. Dan kita guna lambang kurang daripada K. Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Jadi bila kita Y melebihi X, Y ni kena duduk depan X. Sebab dia lebih besar. Okay, so Y tolak X ni melebihi. Sekurang-kurangnya kita guna lebih kecil dan sama K. Okay. So semua ni awak kena hafal nah. Hafal. Alright. So mari kita tengok contoh 7. Okay, so contoh 7 ni. Okay, SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Okay, sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan kem mengikut syarat-syarat berikut. Okey, jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Okey, sebelum awak nak buat ketaksamaan, apa yang perlu awak buat? Awak kena pastikan awak tahu dulu Y apa, X apa. Jadi kalau kita tengok di soalan ni, saya tengok kat sini kita Y adalah bilangan pelajar tingkatan 4. Okay, Y ialah bilangan pelajar tingkatan 4. X ialah bilangan pelajar tingkatan 5. Jadi kalau satgi disebut pelajar tingkatan 4, awak akan guna Y. Kalau disebut tingkatan 5, kita akan guna X. Okey. Jadi soalan A, bilangan peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Okey, jadi kalau tengok kat sini dia kata peserta kem tu ada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan dia kata jumlah. Jumlah peserta kem, maksudnya jumlah tingkatan 4 campur tingkatan 5 selebih-lebihnya 40 orang. Okey, so jumlah, bila kita tengok jumlah kita tahulah kita akan tambah X. Okey. X tambah Y. Okey, tu jumlah pelajar. Okey, kemudian dia kata selebih-lebihnya. Tadi kita rujuk ke atas, selebih-lebihnya itu menggunakan tanda lebih kecil dan sama. Okey, jumlah peserta selebih-lebihnya 40 orang. Okey? Jadi, sama lah dengan jawapan dia ni. Jumlah dia X tambah Y, selebih-lebihnya lebih kecil dan sama dengan 40 orang. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Okey. Bilangan murid tingkatan 5. Okey, which is tingkatan 5 tadi cikgu kata kita akan gunakan X. Tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Yang ni adalah Y. Okey, tadi kita kata tidak kurang, kita akan menggunakan tanda lebih besar dan sama. Okey, jadi bilangan pelajar tingkatan 5 tidak kurang daripada belajar tingkatan 4. Okey, so jawapannya akan jadi X lebih besar dan sama dengan Y. Okey, kemudian sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Okey, so pelajar tingkatan 4 sekurang-kurangnya 15 orang. Okey, jadi tingkatan 4Y sekurang-kurangnya. Bila sekurang-kurangnya kita akan guna lambang lebih besar dan sama dengan 15. Jadi apa yang perlu awak buat bila awak dapat soalan macam ni, awak memang kena rujuk jadual ni pada permulaannya, sebab kita tak hafal lagi kan. Memang kena rujuk jadual. Tapi apa yang patut awak buat adalah awak perlu hafal. Okey, kena hafal. Jadi nanti next class kita akan buat Telegram voice chat untuk kita hafal ni. Hafal, nanti cikgu akan seolah-olah macam tasmik lah kamu. Okey, so kena hafal semua ni. Okey. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Contoh 8. Okey. So ni cerita pasal seorang Allahu Akbar. Okey. Sebuah kedai peralatan komputer. Okey, so sebuah kedai peralatan komputer jual dakwat pengganti jenama X. Okey, so dia ada satu bilangan dakwat pengganti
jenama X, dan satu lagi dia jual dakwat pengganti untuk jenama Y. Okey, so pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Okey, so harga untuk jenama X adalah RM14, harga untuk jenama Y adalah RM18. Okey, syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okey, jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25. Okey, so macam tadi jumlah kan? Okey, jumlah dakwat yang ditempah, dia tak kata harga, dia kata bilangan dakwat. Jadi bilangan dakwat, inilah kan, jenama X dan jenama Y. Dia kata jumlah, maka kita akan tambahlah bilangan X tambah dakwat bilangan Y. Dia kata tidak melebihi. Tidak melebihi kena lebih kecil dan sama 25 unit. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, bilangan dakwat jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Okey, ni kita Y sekurang-kurangnya kita guna lambang lebih besar dan sama 2 kali jenama X. Jadi apa awak perlu buat kalau 2 kali jenama X? 2 kali jenama X. Okey. Bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. So, jenama Y tak boleh lebih daripada 8. Y lebih kecil dan sama dengan 8. Jumlah pembelian tidak melebihi 400. Okey, bila dia kata jumlah pembelian, maka awak kena cari, kena buat persamaan untuk harga. Okey, contoh, cikgu bagi contoh nah. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok nah. So, cikgu kata okey, contoh cikgu bagi. Okey, sebatang pen harga dia adalah RM2 dan sebatang pensel harga dia adalah RM1. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan jumlah yang perlu kamu bayar kalau kamu beli 5 batang pen dan 2 batang pensel. Macam mana? Kamu nak tahu 5 batang pen, 2 batang pensel, kamu nak kena bayar banyak mana? Jadi mesti kamu buat, kamu akan ambil bilangan pen kan? Okey, bilangan pen 5, kamu darab dengan harga pen. Tambah bilangan pensel 2, darab dengan harga pensel. Okey, jadi awak akan dapat 5 darab 2, 10, tambah 2. Awak akan dapat RM12 dia kena bayar. Okey, macam mana kamu dapat tadi? Okey, kamu dapat tadi dengan cara, alamak, macam mana nak ambil ni? Dengan cara kita ambil bilangan pen, darab dengan harga pen. Kita ambil bilangan pensel, darab dengan harga pensel. Okey, sama juga kalau kita buat dalam bentuk persamaan. Okey, katalah tadi cikgu wakilkan pen dengan X. Okey, maka pen adalah X dan harga pen adalah RM2. Pensel adalah Y dan harga pensel adalah 1. Okey, kalau cikgu nak tahu jumlah berapa cikgu kena bayar, jadi cikgu kata, lah ni berapa yang dia kena bayar kalau dia membeli X pen dan Y pensel. Okey, jadi X bilangan pen kan? Okey, kita akan darabkan bilangan pen darab dengan harga pen tambah bilangan pensel darab dengan harga pensel. Okey, jadi awak akan dapat apa? Awak akan dapat 2X tambah Y. Ni persamaan dia lah. Okey. So, sama juga dengan persamaan tadi. Okey. Sama juga dengan persamaan yang tadi. Which is bila dia kata jumlah pembelian tidak melebihi
400. Jadi macam mana kita nak dapatkan jumlah pembelian? Jumlah pembelian, cara dia adalah kita ambil bilangan darab dengan harga. Which is dalam soalan ni, bilangan untuk satu ni jenama X, kita guna X. Bilangan untuk jenama Y, kita pakai Y. Okay, ingatlah jumlah pembelian kita akan ambil bilangan benda tu darab dengan harga dia. Okey, jadi bila kita nak dapatkan jumlah pembelian, okey, maka maka kita akan ambil bilangan X, okey, darab dengan harga dia adalah RM14, tambah bilangan Y darab dengan harga Y adalah RM18. Ini adalah jumlah pembelian. Okay, kemudian dia kata tidak melebihi. Tidak melebihi, kita guna tanda lebih kecil dan sama. Tidak melebihi 400. Okey, so kita jadikan dia persamaan. Okey, X darab 14 X tambah 18 Y lebih kecil dan sama 400. Okey, jadi macam inilah. So cikgu ulang bila kita nak buat jumlah pembelian, kita akan ambil bilangan benda tu darab dengan harga dia. Tambah bilangan harga satu lagi, darab dengan harga satu lagi. Okey. Okey. So, kita cuba buat soalan praktis kendiri 6.2A bersama-sama. Okey, yang soalan 1, soalan 2 dan 3 cikgu akan bagi kamu buat sendiri. Okey, mari kita buat sama-sama untuk soalan yang pertama. Okey, Encik Wong membeli 2 jenis kemeja. Okey, satu kemeja X dan harga dia adalah RM8. Satu lagi kemeja Y, harga dia RM12. Okey, ini adalah maklumat yang dia bagi kat kamu. Kemeja X harga RM18, kemeja Y harga RM12. Okey, soalan yang pertama, jumlah kemeja X dibeli tidak melebihi 50 helai. Okey, cuba buat tengok. Jumlah kemeja. Okey, so bila jumlah kita buat macam mana? Jumlah kita akan ambil X. Okey, bilangan X tambah Y. Itu jumlah. Lepas tu dia kata tidak melebihi. Tak boleh lebih daripada 50. Jadi kecil dan sama dengan 50. Okey. Soalan B. Jumlah kemeja jenama X sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. Okey, so kita baca daripada kiri ke kanan. Kemeja jenama X, so kita tulis jenama X sekurang-kurangnya. Jadi bila sekurang-kurangnya, maksud dia kena lebih lah. Okey, lebih dan sama. 2 kali jenama Y. Okey, bila 2 kali jenama Y, so dia akan jadi 2Y. Kalau dia kata 3 kali jenama Y, maksud dia apa jadi kat sini? Kat sini tak jadi 2 lah. Kat sini jadi 3. Okey. Okey. Jumlah pembelian tidak melebihi 850. Okey, jumlah pembelian nak buat macam mana? Bilangan darab dengan harga tambah bilangan satu lagi darab dengan harga. Okey, so bilangan X darab dengan harga dia RM8 tambah Y darab dengan harga dia RM12. Okey, sejumlah pembelian. Tidak boleh lebih. Tak boleh lebih, kena kecil dan sama dengan 850. Okey, jadi tugasan untuk kamu adalah kamu kena buat soalan 2 dan soalan 3. Okey, so minggu depan tugasan kamu kena buat, minggu depan. Next class apa yang kita akan buat? Kita akan buat voice chat.
Okey, untuk bincangkan, satu, kita tasmik jadual tadi. Dua, kita akan bincang soalan 2 dan soalan 3. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang soalan boleh PM cikgu.